Assalamualaikum dan hai semua, saya Nur Syasira binti Abdul Rasad, merupakan pelajar tahun 2 daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Selamat sejahtera. Saya ialah Sebastian Favonaris, pelajar tahun 2 mengambil Sains Pendidikan dan nombor matrik saya ialah 152743. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, saya Bibi Nadirah Atikah binti Azhar Khan bernombor matrik 157244. Saya merupakan pelajar tahun 2 dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Kami akan menyentuh berkenaan dengan isu bagaimanakah seorang guru mampu memperkasakan status sosial dan ekonomi golongan B40. Tidak semua orang bernasib baik dilahirkan dalam keluarga yang senang. Ada segelintirnya pelajar yang datang daripada keluarga yang serba sederhana. Golongan ini lebih dikenali sebagai golongan B40. Merentas era globalisasi ini, kita dapat lihat dengan sangat jelas bagaimana jurang sosial dan ekonomi di antara golongan elit dan golongan B40 tercetus. Namun begitu, pihak kerajaan tidak sesekali mengabaikan para pelajar yang datang daripada golongan ini. Buktinya, banyak inisiatif yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan bagi para pelajar golongan B40 ini untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan selesa. Dalam konteks ini, guru juga perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorakkan masa depan golongan pelajar B40 ini, terutamanya dalam aspek sosial dan ekonomi. Guru juga menjadi satu watak penting dalam melahirkan generasi yang cemerlang dan mampu untuk membina status sosial yang lebih baik serta ekonomi yang kukuh. Namun begitu, apakah punca jurang status sosial dan ekonomi ini berlaku? Lantas, langkah apakah yang boleh diambil untuk memperkasakan isu golongan B40 ini? Terima kasih Bibi atas penerangan ringkasnya tentang topik bertemakan golongan pelajar B40. Kini beralih ke segmen saya, iaitu penjelasan tentang punca pelajar B40 mengalami status ekonomi dan sosial yang rendah. Merujuk dengan artikel Sinar Harian bertajuk Pelajar B40 kerap ketinggalan dalam kelas online bertarikh 25 Ogos 2020 adalah terserlah bahawa status ekonomi seseorang murid memberi impak terhadap prestasi pembelajaran sewaktu pandemik COVID-19 melanda negara Malaysia dan seterusnya menyumbang terhadap pemikiran yang kurang bernas serta melambangkan status sosial yang rendah. Tidak boleh dinafikan bahawa pelajar B40 berasal daripada keluarga yang berstatus ekonomi rendah. Salah satu punca status ekonomi rendah yang dialami oleh golongan pelajar B40 adalah status keluarga pelajar yang berpendapatan rendah. Jumlah pendapatan ibu bapa pelajar B40 yang rendah memberi impak terhadap status ekonomi pelajar B40 secara menyeluruh kerana kebergantungan pelajar terhadap ibu bapanya untuk menampung kewangan pendidikan. Punca kedua adalah harta keluarga yang tidak banyak. Ini menyebabkan keluarga pelajar juga dilambangkan sebagai berstatus ekonomi rendah. Ini juga termasuklah mempunyai kekurangan dari segi asas-asas kehidupan dan juga harta kemewahan. Kedua-dua punca ini memberi kesan terhadap status ekonomi pelajar B40 akibat kekurangan perbelanjaan terhadap pendidikan mereka akibat kekangan kewangan keluarga secara umum. Seterusnya, turut dibincangkan adalah punca-punca yang menyumbang terhadap persepsi pelajar B40 yang berstatus sosial rendah. Salah satu punca persepsi ini muncul adalah berfokus ibu bapa keluarga pelajar B40 untuk mencari duit pendapatan demi kelangsungan hidup. Ini menyebabkan mereka kurang fokus terhadap perkembangan bina anak-anak mereka, justru mengabai pengajaran secara tidak formal dari segi perkembangan emosi, ilmu pengetahuan am dan fikiran rasional. Kemudian, punca yang kedua ialah kesukaran untuk mengakses kemudahan internet.
Ini disebabkan oleh ketidakbolehan untuk membeli peranti elektronik seperti telefon pintar dan tablet pintar, kekurangan duit untuk membeli pulان internet, dan juga kawasan tempat tinggal yang susah mendapat akses internet. Ini menyebabkan pelajar B40 sukar untuk memperolehi ilmu pengetahuan am, seterusnya mengecilkan mentaliti minda atau mindset yang kurang luas berbanding pelajar M40 dan T20. Itu sahaja daripada saya akan teruskan dengan pembentang seterusnya. Dalam meniti arus kemodenan, kita dapat lihat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Seiring beredarnya waktu, pembelajaran di sekolah turut berubah. Jika dahulu, guru hanya mengajar di dalam bilik darjah, namun pada hari ini, guru dapat melaksanakan pengajaran secara dalam talian hanya menggunakan aplikasi seperti Webex, Zoom, dan Google Meet. Namun, kaedah pengajaran secara dalam talian menyukarkan sesetengah pelajar, terutama kepada pelajar golongan B40. Hal ini demikian kerana pelajar-pelajar ini tidak memiliki peranti elektronik seperti komputer riba dan telefon pintar berikutan isi pendapatan rumah yang rendah. Kesannya, segelintir pelajar ingin berhenti sekolah dan minat untuk belajar semakin berkurang. Perkara ini menyumbang kepada salah satu punca berlakunya isu keciciran. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita seharusnya sentiasa peka dan ambil cakna tentang masalah pelajar. Terdapat 3 cara bagi memperkasakan status sosial dan ekonomi golongan B40. Yang pertama, mengurangkan kadar keciciran sekolah dengan menyediakan kemudahan seperti asrama, pengangkutan, dan bantuan kewangan. Bantuan kewangan akan terus disediakan kepada pelajar di kawasan luar bandar dan terpencil bagi membolehkan mereka untuk meningkatkan pendidikan rendah dan menengah. Konsep sekolah ke-9 iaitu konsep sekolah moden khas komprehensif akan diperluaskan bagi meningkatkan enrolment pelajar, khususnya di kalangan orang asli di semenanjung Malaysia dan mereka yang tinggal di luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak. Kedua, akses kepada pendidikan tinggi dan latihan kemahiran. Institusi pengajian tinggi dan latihan kemahiran akan digalakkan untuk menyediakan lebih banyak tempat bagi kumpulan pelajar ini berdasarkan kriteria kelayakan dan kota kemasukan khas. Ini akan disokong dengan penyediaan bantuan pembiayaan. Pertimbangan khas akan diberikan kepada pelajar berpotensi dalam kalangan orang asli di semenanjung Malaysia dan mereka yang tinggal di luar bandar dan pedalaman Sabah dan Sarawak dengan meningkatkan pengambilan pelajar cemerlang dalam sekolah berprestasi tinggi. Program bantuan pembelajaran seperti KUAM, RMT dan bantuan pakaian seragam badan beruniform akan diperluaskan bagi membantu lebih ramai pelajar dalam kalangan isi rumah B40. Ketiga, meningkatkan produktiviti dengan menggalakkan penggunaan teknologi moden. Isi rumah B40 di luar bandar yang bekerja sendiri seperti petani, nelayan dan pekebun kecil akan digalakkan untuk menggunakan teknologi moden bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan. Program modeler berstruktur yang menumpukan teknik pertanian moden dan amalan pertanian akan sentiasa dipergiat. Penyatuan tanah dan penggabungan aktiviti perniagaan berskala kecil akan terus digalakkan untuk mendapat faedah ekonomi bidangan. Peranan agensi yang berkaitan seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia MARDI dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan diperkukuh untuk menyediakan perkhidmatan dan kemudahan kepada golongan ini. Kesimpulannya, dengan melaksanakan 3 langkah yang telah saya nyatakan tadi, iaitu mengurangkan kadar keciciran di sekolah, akses kepada pendidikan tinggi dan latihan kemahiran, meningkatkan produktiviti dengan penggunaan teknologi moden, mampu memberi perubahan kepada status sosial dan ekonomi B40 ke arah yang lebih baik. Akhir kata daripada saya berharap lebih ramai guru membantu memperkasakan status sosial dan ekonomi golongan B40 khasnya kepada pelajar, agar pelajar-pelajar ini dapat keluar daripada belenggu kemiskinan dan mampu membina kerjaya mereka sendiri.